Wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpah kurnia rahmat dan kasih Allah, sekali lagi kita dipertemukan setelah kita mengerjakan fardu maghrib berjemaah, menunggu waktu isyak dengan pengisian ilmu. Mudah-mudahan Allah Taala mencampakkan rahmatnya kepada kita, seterusnya menghimpunkan kita di akhirat nanti ke dalam Jannatul Firdaus dengan rahmat Allah Taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat baginda lah kita mendapat nikmat iman, nikmat Islam yang kita pegang hari ini. Mudah-mudahan kita istiqamah di jalannya sehinggalah di akhirat nanti kita beroleh pahala syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pengurusi Barisan Jawatan Kuasa Surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, para hafizah, muslimin muslimat, para jemaah Surau Al-Kawthar Wangsa Melawat. Menyambung pengajian Al-Qarni, kita telah bincangkan pada tajuk ketika isi kubur dibongkar, dan masih lagi membincangkan tajuk yang sama pada muka surat 156. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalaysa allazi khalaqas samawati wal ardh biqadirin ala an yahluqa mislahum bala wa huwal khalaqul alim. Surah Yasin ayat 81 menyebut, dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang serupa dengan itu? Satu ayat yang mempersoalkan pada manusia yang masih memandang rendah ataupun tidak beriman kepada Allah. Tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi? Langit dan bumi ni asalnya tak ada, tapi Allah boleh ciptakan jadi ada. Boleh tak Allah nak jadikan langit dan bumi yang sama macam ni kali kedua? Tentu boleh. Lagi mudah bagi Allah. Sebab tidak ada mustahil bagi Allah. Bahkan bumi yang sama macam ni, isi yang sama macam ni pun Allah Ta'ala boleh buat. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, kerana apabila dia boleh membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada, maka tidak mustahil bagi Allah menciptakan serupa dengan itu, ataupun menjadikan semula sesuatu yang telah ada tu yang dimusnahkan kemudian dihidupkan balik seperti ada. Maka mudah bagi Allah. Maha suci Allah, alangkah maha kuasanya Allah. Sayyidina Umar radhiyallahu berkata, kalaulah tidak ada hari kiamat, sungguh kamu akan melihat keadaan yang tidak sama seperti hari ini. Maksudnya, kalaulah tidak ada hari kiamat, tidak ada hari berbangkit, hari berhimpun, hari pembalasan dekat akhirat nanti, pasti kita akan melihat orang-orang yang kuat akan memakan orang-orang yang lemah. Orang-orang sombong akan angkuh dan bermaharajalela. Orang zalim akan buat sesuka hatinya di bumi ini. Kita ni jadi baik, jadi taat kerana adanya hari kiamat. Kalau tak ada hari kiamat ni, hancur kita. Macam binatang lah kita hidup, tak ada panduan. Sebab kita fikir lepas mati habislah, tak ada pertanggungjawaban. Maka di situlah bertebarannya orang-orang yang zalim, orang-orang yang mengambil hak orang lain, orang yang memakan rasuah, orang yang mengambil riba, orang yang berzina, minum arak, kerana tidak ada hukuman, bebas. Sebagaimana orang bukan Islam, sebahagian daripada mereka yang tidak percaya tentang hari kiamat, maka mereka hidup sesuka hati, tidak ada panduan. Dan hidup mereka ni bebas, dan mereka anggap itu adalah hak mereka. Hak asasi mereka untuk melakukan apa saja.
Kata penyair, berikanlah gambaran bagi dirimu, wahai orang yang terpedaya, tentang hari hancur leburnya langit-langit dan hari kiamat. Jika dikatakan bahawa cahaya agama itu telah tiba, maka janganlah sampai engkau datang tanpa cahaya itu ke akhirat. Kerana kamu tidak mengenakan bekalan yang sepatutnya, padahal dia disediakan kepadamu semasa hidup di dunia ini. Bila lagikah orang yang belum sedar akan sedar kalau bukan sekarang ni? Bila lagi tak sedar? Kalau bukan sekarang ni, bila? Bilakah lagi orang yang belum bertaubat akan bertaubat kalau bukan pada hari ini? Bila lagi? Kita tak tangguh lagi. Bilakah lagi orang yang belum muhasabahkan dirinya akan bermuhasabah itu sebelum dihadapkan kepada Allah Ta'ala? Bila kita nak muhasabah? Inilah hari untuk kita ni bermuhasabah. Sebelum hari kiamat. Ramai orang yang anggap macam hidupnya panjang lagi. Masa dia ada lagi. Besok ada lagi untuk dia. Minggu depan masih ada lagi. Bulan depan kita akan berjumpa lagi. Tahun depan kita akan beraya lagi. Tapi tak semua orang yang sampai ke waktu yang kita sebut tadi. Ya? Kematian akan datang dan akan mengejutkan semua orang. Bagi kawan-kawan terkejut kerana menerima berita kematian. Baru tadi kami duduk dengan dia. Kami bersembang dengan dia. Macam mana baru ni kita menerima berita kematian menteri kita, kan? Datuk Seri Salahuddin Ayyubi yang meninggal dunia. Mengejut je. Petang tu kawan dia kata kami makan durian dengan dia. Ada video dia makan durian. Mungkin asbab itulah kematian dia, ya? Kemudian dia jatuh sakit, masuk hospital dan terus meninggal dunia pada malamnya. Maka kematian itu terkejut kawan-kawan dia. Elok tadi sihat, cakap dengan kami, bersembang dengan kami macam biasa. Dia buat program pun selama ni biasa je. Bila tanya pada keluarga dia, kenapa? Apa ayah dia sakit apa? Semua pun terkejut juga. Terkejut, semua orang terkejut. Keluarga pun terkejut. Entahlah, semalam elok je borak, kita pun begitu juga. Terkejut keluarga kita bila dengar kematian kita. Dan yang paling terkejut ialah si mati itu sendiri. Terkejut kerana dah sampai waktu dia. Ya Allah, aku belum bersedia. Waktu tu dia dah terkejut dan termangu, dan waktu itu nak menyesal, tiada ada lagi penyesalan yang terima. Pada satu hari, Nabi Ibrahim AS berjalan-jalan di sebuah pantai. Dan di sana baginda melihat satu bangkai haiwan yang sebahagian besar tubuhnya sudah tiada lagi kerana dimakan oleh binatang buas lain. Dia nampak satu binatang, bangkai binatang yang mana badannya separuh dah dimakan oleh binatang lain. Maka dia berkata dalam hatinya dengan penuh kehairanan, macam manalah Allah Ta'ala ni akan kembalikan tubuh yang telah bercerai-berai itu kelak di akhirat? Macam mana ya Allah Ta'ala ni benda bangkai ni dah hancur dah. Kerana sebahagian tubuhnya dimakan oleh burung, sebahagian tubuhnya dimakan oleh rimau, dimakan oleh biawak, binatang buas yang kelaparan. Maka daging-daging tadi dah berpecah-pecah dah dalam perut binatang-binatang ni. Macam mana Allah Ta'ala boleh jadikan balik penciptaan yang telah habis terabur ni? Maka dia pun mohon kepada Allah Ta'ala agar diperlihatkan kepadanya cara menghidupkan orang-orang yang telah mati. Nabi Ibrahim kata, ya Allah, tunjukkan aku cara engkau menghidupkan orang yang telah meninggal dunia. Maka Allah Ta'ala pun berfirman, wa isqala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyi al-mauta qala awalam tu'min qala bala walakil liyatma'inna qalbi. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang yang telah mati. Allah Ta'ala berfirman, wa Ibrahim, apakah engkau belum percaya lagi tentangku? Ibrahim menjawab, aku percaya kepadamu, akan tetapi agar bertambah tetap hatiku. Surah Al-Baqarah ayat 260. Allah kata, wahai Ibrahim, kau tak percaya lagi dengan aku ke? Sebab Ibrahim minta, ya Allah, tunjukkan bukti kekuasaan engkau menghidupkan orang yang mati. Maka kata Nabi SAW menyebut tentang hal ayat ini, seolah-olah macam kita fikir, takkanlah Nabi Ibrahim ni ragu-ragu dengan Allah Ta'ala sehingga dia minta tunjuk bukti. Maka kata Nabi SAW dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, nahnu ahaqqu bisyakki min Ibrahim. Kata Nabi,
sepatutnya yang paling layak untuk merasa ragu-ragu itu adalah kita daripada Nabi Ibrahim. Maknanya Nabi Ibrahim ni dia bukan ragu-ragu. Kalau nak kata ragu-ragu tu, kita lagi patutnya ragu-ragu. Sebab kita bukan Nabi. Iman kita turun naik. Kan? Tapi Ibrahim AS merasa ragu seperti itu, bermaksud bukanlah keraguan dia itu macam kita ragu. Ya? Seandainya Nabi Ibrahim merasa ragu seperti itu, maka kita yang memiliki iman yang lemah ini berbanding Nabi Ibrahim tentunya lebih layak untuk merasa keraguan tersebut. Padahal sebenarnya Nabi Ibrahim AS tidak rasa ragu sedikit pun dalam masalah ini. Cuma dia ingin menenteramkan hatinya, menenteramkan dirinya. Nak tengok bukti, nak tengok depan mata. Kan? Lalu Allah Ta'ala berfirman, Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Aku percaya ya Allah, kata Ibrahim. Akan tetapi agar bertambah tetap hatiku. Agar keyakinanku semakin mantap dan imanku semakin bertambah daripada yang telah ada. Sebab apa yang diberitakan tentulah tidak sama dengan apa yang disaksikan oleh kedua mata dan kepala. Mesti tak percaya. Inilah kita katakan hakul yakin ni. Yakin dengan hakikat, nampak dengan mata sendiri. Saya suka bagi perbandingan, kalau nak ikut logik, kita katakan durian ni sedap. Buah durian. Durian apa yang sedap? Dulu kita tahu durian kampung di 24. Sekarang dah ada, nama Musangking memang dah ada dah dulu. Sekarang Blackthorn kan. Macam-macam nama kan, kita pun pelik-pelik. Mana datang ni kan? Macam-macam tuan-tuan kan. Tupai King pun ada. Macam mana boleh Tupai King kan? Ada juga saya nampak kan. Jadi kita bila orang cerita sedap buah durian ni, isi dia kuning, pekat, tebal, makan dia ya Allah sedap kan. Kita dengar oh sedap lah tu kan. Tapi kita tak makan lagi. Percaya tak? Percayalah sebab dia dah makan, kita rasa percayalah dia rasa. Kemudian bila kita dibelah isi durian tu depan mata kita, betul lah. Nampak dengan mata kepala sendiri, betul tebal kulit dia, kuning. Dia dah nampak dah, yakin dengan mata. Tapi dengan cerita je, dia nampak betul lah tebal mata dia. Itu ainul yakin. Bak rasa seulas makan, betul lah sedap. Barulah hakul yakin. Yakin kerana kita dah merasainya. Dah merasai, dah melihat, dah makan menikmatinya. Demikianlah Ibrahim AS. Dia bukan tak percaya, tapi nak mententeram hatinya, nak tengok depan mata dia. Begitulah Ibrahim AS. Ya. Maka kata Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim AS, Qala fakhus arba'atan minat tayri fasurhunna ilaik. Kalau demikian, engkau ambillah 4 ekor burung, lalu jinakkanlah burung-burung itu kepadamu. Surah Al-Baqarah ayat 260 menceritakan. Ya? Jinakkan. Sampai burung tu dah jinak, bela 4 ekor burung jinak, yang mana burung-burung tu kalau kita panggil dia datang. Jinakkan. Panggil burung tu datang. Makna burung tu dah jinak. Kemudian Allah Ta'ala pun memerintahkan untuk disembelih pula. Ambil 4 ekor burung tersebut, sembelihlah, potong-potongnya, cerai-beraikan dagingnya, campur adukkan antara satu sama lain menjadi satu. Potong, sembelih pula burung tadi. Lepas tu campur, gaul, cabut kepak, cabut kaki dia, cabut kepala dia, semua campur kemudian letak dalam satu baldi. Gaul, okay, jadi satu. Maka Nabi Ibrahim AS pun menyembelih 4 ekor burung, memotong kepalanya masing-masing, memisahkan sayap kaki dan tangannya dari badannya, serta mencabut seluruh bulu-bulunya, kemudian dicampur aduk menjadi satu. Lalu Allah Ta'ala berfirman, Aj'al ala kulli jabali minhunna juz'a. Kata Allah, kemudian letakkanlah tiap-tiap seekor daripadanya atas tiap-tiap bukit. Makna kata bukan seekor, makna letaklah sebahagian. Kan? Sebab dah campur-campur, kepala dia kat sini, kepala kat sini, kepala kat sini. Mana badan dah bercampur dah antara 4 ekor tadi. Lalu Nabi Ibrahim AS pun membahagikan campuran daging, tulang, bulu-bulu burung itu menjadi 4 bahagian dan meletakkan masing-masing daripada bahagian itu di bukit yang berlainan. Setiap satu bukit dia letakkan satu bahagian daripada potongan burung itu. Kemudian dia turun ke lembah, turun ke bawah. Dia letak kat bukit ni, 4 bukit berbeza. Lalu Allah Ta'ala firman, Summa du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Sesudah itu panggillah dia, niscaya dia akan datang kepadamu dengan segera. Lalu sebaik saja Nabi Ibrahim turun ke lembah, dia pun panggillah tiap-tiap burung yang dia bela tu, yang dah jinak tu. Wahai burung-burung, kembalilah kepadaku dengan izin Allah.
maka dengan izin Allah, Allah kembalikan semula roh ke dalam setiap tubuh burung itu. Tatkala itu masing-masing kepalanya berada di dalam genggaman tangan Nabi Ibrahim AS. Setelah itu tubuh burung dan tulang-tulang datang menghadap Nabi Ibrahim AS dan mengambil kepalanya, manakala setiap burung mengambil kepalanya masing-masing, darinya terbang ke udara. Bercantum, nampak depan mata bagaimana tulang yang hancur bulu-bulu tadi bercantum balik dan menjadi burung yang asal. Masya Allah. Wa'lam anna Allaha azizun hakim. Dan ketahuilah bahawa Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Masya Allah. Surah Al-Baqarah ayat 260. Dia ada satu orang saya pernah tanya. Kenapa ya kalau kamu mati, kamu dibakar? Saya dah cerita kot. Kenapa kamu dibakar? Katanya kalau dibakar itu aman daripada siksaan neraka. Oh, kamu percaya neraka? Percaya neraka. Kenapa pula kamu aman daripada neraka? Sebab bila kita dibakar, tubuh kita menjadi debu. Bila menjadi debu, debu kita dibuang di sungai. Maka bila dibuang di sungai, macam mana malaikat nak kutip balik debu-debu tadi jadi macam orang? Dia fikir logik kan? Sebab dia tak beriman, dia tak baca Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 260 ni, dia tak baca kan? Maka ini orang yang ragu kan? Demikian juga ada sebahagian lagi orang yang tak beriman ni. Bila tanya, kenapa kamu suka tanam mayat dekat bukit? Dan lagi tinggi lagi mahal kos dia. Kita kalau boleh lagi dekat kat bawah kaki tu, tak payah naik atas lagi kita nak. Tapi dia tak, lagi tinggi biarlah keluarga susah payah naik atas. Yang penting dia tenang kat atas tu. Kenapa kamu suka tinggi-tinggi? Dia kata, kita semua banyak dosa dan kita semua akan masuk neraka. Oh, dia tahu macam tu. Dah apa kaitan dengan bukit? Api neraka datang dari bawah. Maka dia membakar orang bawah dulu. Yang miskin ni bakar dulu kan. Yang atas dia selamat. Kadang-kadang api tu padam sendiri kan. Kata dia. Logik akal. Ya. Kesian orang miskin kan. Hidup susah, mati pun susah kan. Sebab itulah dia keluar kenyataan macam tu kan. Hidup pun susah, mati pun susah. Kerana itu, logik akal. Dan memang saya nampak benda tu begitu. Ya. Sebab saya dalam bahagian pengurusan mayat pun saya ada cerita pada tuan-tuan. Bagaimana saya belajar pengurusan jenazah non-Muslim. Kita tengok macam mana dari sudut pengawitan mayat, make up, sehinggalah dihantar ke gerejanya, chapelnya, sehinggalah kita melihat tempat-tempat dia buat letak patung ke, letak gambar mayat ke, letak gambar apa, letak debu ke apa ke. Kemudian keluarga ambil tempat pembakaran mayat, semua kita tengok. Macam mana keadaan tu kan. Seperti yang cerita tu, itulah dia buktinya. Ya. Wahai orang yang meragui terhadap kekuasaan Allah, wahai orang yang meragui adanya hari berbangkit dan hari himpunan di akhirat kelak, renungkanlah hari di mana Allah Ta'ala menghimpunkan semua makhluk. Pada hari Allah Ta'ala menyeru mereka semua. Allah Ta'ala berfirman, Yawma idzi yattabi'una da'iya la'iwajalah. Pada hari itu manusia mengikut menuju kepada suara penyeru dengan tidak berbelok-belok. Surah Toha ayat 18. Cuba kita renungkan ayat ini. Ketika hari itu dibangkitkan, semua orang akan dengar, pergi ke suara yang disetuju. Pergilah kamu ke mahsyar, pergilah kamu ke mahsyar. Semua beratur pergi ke mahsyar. Tidak ada belok-belok. Straight saja. Maka beramallah untuk hari itu. Dan hiaskanlah dirimu dengan amal soleh untuk menghadapinya. Pakailah pakaian takwa dan perbanyakkanlah kebaikan dan amal soleh. Sebab kamu pasti akan berjumpa Allah Ta'ala pada hari itu. Allah Ta'ala berfirman, Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Iaitu di hari yang harta dan anak lelaki tidak berguna. Dan di hari itu didekatkanlah syurga kepada orang-orang yang bertakwa. Surah Asy-Syura ayat 88 dan 89. Hari yang mana anak-anak tak membantu kita, harta benda yang banyak tak membantu kita. Hari itu didekatkan syurga kepada orang bertakwa, tidak ada neraka baginya. Saya berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga dia menambah keimanan dan memperkukuhkan lagi keyakinan kita terhadap hari berbangkit ini, sehingga kita dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi hari tersebut. Wallahu a'lam. Habis tajuk bab itu. Ketika isi kuburmu dibongkar kan. Macam mana kita nak fikir isi kubur kita dibongkar kan? Bumi ni diratakan,
Kemudian kita dibangkit dan serentak menuju ke satu suara yang straight aja, tidak berbelok-belok. Dikumpulkan kita, dibiarkan kita di padang mahsyar. Berlama-lamanya, tak tahu berapa lama. 100 tahun, tak tahu. 200 tahun, tak tahu. Tidak tahu, siapa pun tak tahu. Kemurkaan Allah kepada hari itu lebih marah. Makna kata kemurkaan Allah itu puncak dah. Dia takkan marah seperti itu selepas ini dan tak pernah marah macam itu sebelum ini. Ini kemuncak kemurkaan Allah. Sehingga menyebabkan para nabi pun pucat lesi wajahnya. Takut. Yang boleh bagi syafaat ketika itu hanyalah junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Punyalah hari itu hari berbangkitkan. Kita adalah umat Nabi yang beruntung. Untungnya kita ni, kita adalah umat yang ditangguhkan azabnya. Special kita ni. Kan? Baru-baru ni viral kan kat TikTok, kalau tuan-tuan masih ada TikTok kan. Dan cerita tentang apa? Pembongkaran tentang kejadian banjir di Nabi Nuh AS. Kejadian bahtera Nabi Nuh AS. Kan? Saya pun baru terfikir bila diterangkan oleh Ustaz Muhammad Abdullah ataupun Ustaz Amin. Ya? Dia cerita bagaimana kita boleh percaya tentang bahtera Nabi Nuh AS tu. Yang mana bumi ni dibanjir, bukan saja tempat dia, satu dunia ni habis-habis banjir besar. Dalam Quran kata surah Hud ayat 42 menyebut tentang bagaimana ketika Nabi Nuh AS melayarkan bahteranya dan dia laju pergi meninggalkan kaumnya, dan ketika itu ombak setinggi gunung. Tinggi gunung tuan-tuan. Kalau kita tengok peristiwa tsunami 2004 Aceh lah yang paling terdekat kita yang dahsyat kan. Tsunami yang berlaku tu ombak dia kata setinggi pokok kelapa. Pokok kelapa je. Pokok kelapa tu dah meranapkan seluruh bangunan-bangunan di bumi Aceh dan juga negeri-negeri lain. Termasuk kita pun Pulau Pinang terkena masa tu kan. Habis rata masa tu. Bayangkan padang pasir, padang jarak, padang terkukur jadi bumi Aceh. Kalau tuan-tuan pergi ke Aceh, tuan-tuan boleh tengok kesan daripada tsunami tu. Kan? Bangunan yang tinggi semua hancur rata. Itu setinggi pokok kelapa. Rata balik. Bagaimana pula setinggi gunung ganang ombaknya. Masya Allah, tabarakallah. Rata dunia ni. Kan? Semua mati. Dan ketika itu Nabi Nuh memanggil anaknya. Wahai anakku, marilah bersama kami naik kapal ni. Sedangkan anaknya ketika itu di tempat yang jauh. Bersama dengan kaumnya yang tak beriman. Janganlah kamu tinggal dengan kaum-kaum yang kafir itu. Kita faham logik lah. Kalau tuan-tuan biasa naik bot, naik kapal kecil ke kan. Kalau lah dalam keadaan ombak yang kuat, dalam bunyi yang bising, hiruk pikuk, kita nak panggil kawan kita yang sebelah pun bukannya dengar sangat. Oi, mat, kan? Dia tak dengar. Kita kena jerit kuat, kena bunyi ombak semua. Tapi ayat ini menyerangkan bahawa Nabi Nuh panggil anak dia ketika dalam banjir besar itu, yang anak dia duduk tempat jauh. Kita masa kecil dulu, kita bayangkan anak dia kat tepi gunung macam tu. Takkanlah logiknya anak dia kat tepi gunung tak nak lompat naik kapal. Melainkan ketika itu, di zaman itu sudah terlalu canggih. Kata dia. Apa bukti canggih? Teknologi canggih. Pertama, kalau ikut logik, zaman sekarang ni, kalau orang tu buat kapal dekat tempat rumah dia ataupun ke atas gunung, kita tentu rasa takjub. Baguslah dia buat kapal. Sebab heran satu orang boleh buat benda yang besar macam tu. Tapi zaman Nabi Nuh orang tak heran. Bermaksud kapal tu ciptaan yang biasa je. Zaman tu dah dahsyat dah. Mungkin kapal selam pun ada. Kapal terbang pun ada. Orang pandai lekeh je kapal ni. Apalah Nabi Nuh buat kapal. Satu. Kedua, macam mana Nabi Nuh, Allah kata Nabi Nuh boleh panggil anak dia yang jauh. Melainkan mesti ada alat tercanggih macam kita telefon, boleh hubungi anak dia. Ketiga, Nabi Nuh berdakwah pada usia, daripada usianya muda beriman sehingga usianya 950 tahun. 950 tahun, satu jangka masa yang lama bagi seorang Nabi berdakwah yang hanya beriman ikut dia 83 orang. Logik ke kita fikir 83 orang saja beriman? Takkan tak power Nabi Allah ni? Dia power.
Tapi dia diutuskan kepada kaum yang paling sombong. Kaum paling sombong. Kalau kita tengok, kita cakap seseorang tu sombong, kita akan cakap diri individu tu sombong atau kita cakap bangsa tu sombong? Ada tak kita cakap, Melayu semua sombong, orang Cina semua sombong, India semua sombong? Tidak. Kita tak akan cakap bangsa atau kaum tu. Kita akan cakap orang tu sendiri. Bermaksud kalau kita takat sombong, sombong tidak individu. Tapi pada zaman Nabi Nuh, sombong itu adalah peringkat kaum dia. Semua sombong. Kenapa sombong? Kerana kecanggihan teknologi, kemewahan dia, sehingga dia melupakan, menafikan ketuhanan. Kita begitu juga tuan-tuan. Kita dengan Nabi Muhammad SAW dah 1400 tahun dah. Jarak lebih kurang kita tinggal. 1400 tahun. Daripada zaman Nabi Padang Pasir sampai sekarang ni Mekah pun dah maju dah. Dan dalam masa 1400 tahun. Nabi Adam AS sehingga ke Nabi Nuh AS jaraknya 1600 tahun. 1600 tahun tu lama. Tentulah mereka pun dah canggih macam kita juga. Kalau kita 1400 tahun daripada Padang Pasir boleh jadi bangunan mewah macam ni, tentu dia juga begitu juga. Cuma kenapa begini? Maknanya di manakah peninggalan mereka? Tak lain tak bukan kerana Allah Ta'ala telah reset balik. Kaum yang sombong tadi dihapuskan, yang selamat 83 orang atas kapal tu saja. Itulah yang menjadi kaum yang kita sekarang. Dan akhirnya mereka turun, mereka hidup balik seperti mana padang pasir. Bermula balik ketamudan manusia. Itu maksud dia. Ayat Quran nak menunjukkan bahawa dulu canggih apa yang kita ada, semua umat dahulu dah rasa dah. Bahkan mungkin lagi canggih. Siap lagi saya tengok dalam ceramah dia tu, kata Ustaz Hafid, cuba tonton balik ataupun nanti search kat Google. Tajuk dia Aeroplane Inside Pyramid. Aeroplane Inside Pyramid. Bila saya Google, Masya Allah, rupanya Mak Saleh dah kaji dah. Satu piramid yang dibuat 2400 tahun sebelum Masihi. Piramid itu dijumpai, di dindingnya ada gambar kapal terbang, ada gambar helikopter, ada gambar jet, ada gambar kapal selam. Masya Allah, macam mana dia boleh tahu? Tentu teknologi sudah ada di zaman mereka. Tapi Allah Ta'ala telah murka mereka. Allah azab kaum-kaum yang derhaka ini. Tapi umat Nabi SAW khairul ummah, sebaik-baik umat. Allah tangguhkan azab. Sebab itulah kita ni tidak akan merasa seperti mereka. Melainkan kalau Allah takdirkan sebaliknya. Kan? Jadi tak mustahil lah benda itu boleh berlaku juga sekiranya kita dah jadi kaum yang sombong betul. Allahu Akbar. Ini yang kita takut. The Great Reset, kata orang putih kan. The reset balik. Maka kita pun kena tahu bahawa kaum-kaum terdahulu dah sombong, Allah dah binasakan. Kita ni hanya menunggu masa saja. Kerana bila semakin canggih manusia itu hidup, semakin dilupakan Allah Ta'ala. Dulu nenek kita, datuk kita, bukannya tak ada khilaf di kalangan mereka, antara orang alim, ustaz. Tapi mereka tak dengar pula macam bergaduh. Berbeza pendapat tu biasa. Tapi zaman sekarang ni, kat Facebook, bergaduh-gaduh ustaz-ustaz. Ulama-ulama kan, berperangan di sini. Kerana dah canggih dah. Sehingga orang awam pun bergaduh semua. Maka di sinilah tunjuknya semakin canggih teknologi itu, semakin jauh manusia itu daripada rahmat Allah Ta'ala. Wa iyazubillah, memang kita telah menghampiri zaman fitnah itu. Baik, sesungguhnya kamu tetap datang kepada kami pada hari kiamat dengan bersendirian. Kita akan datang pada kiamat dalam keadaan bersendirian. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. Dan sesungguhnya kamu telah datang kepada kami sendiri-sendiri sebagaimana kami ciptakan dulu pada mulanya, dan kamu tinggalkan di belakangmu di dunia
apa-apa yang telah kami kurniakan kepadamu, dan kami tidak melihat besertamu pemberi syafaat yang kamu anggap bahawa mereka itu sekutu-sekutu Tuhan di antara kamu. Sungguh telah lenyap daripada kamu apa-apa yang dahulu kamu anggap sebagai sekutu Allah. Al-An'am ayat 94. Ya, Allah terangkan bahawa kamu akan datang kepada Allah balik sendiri-sendiri, kosong. Seumpama kamu dilahirkan dahulu, kosong, tak ada siapa pun. Bogel gitu je kita lahir. Tak adalah bawa ke kredit ke apa, tak ada. Harta pun tak ada. Kosong, baju pun tak ada. Sehelai sepinggang kita lahir. Kemudian kita hidup kat dunia ni dan balik pun dalam keadaan sehelai sepinggang. Kain tu hanya menutup aurat kita saja, kain kafan. Kemudian Allah Ta'ala akan melihatkan tentang harta benda kita, segala benda yang kita rasa macam inilah bantu kita tentang dunia ni, semuanya tak akan memberi syafaat kepada kita. Iaitu sekutu-sekutu Tuhan. Makna kata, apa yang kita utamakan kat dunia ni? Kalau kita utamakan harta, maka harta tu sikit pun tak bantu kita. Kalau kita utamakan pasangan, sikit pun tak bantu kita. Anak-anak pun tak bantu kita. Maka apa yang akan bantu kita ketika itu? Semuanya lenyap belaka. Allah berfirman lagi, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُ وَلَهُ. Dan tiadalah ketika dunia ini melainkan hanya permainan dan senda gurau belaka. Al-An'am ayat 32. Dunia ni hanyalah permainan dan senda gurau belaka. Kita takkan nampak hakikat dunia ini sehinggalah kita dah sampai nyawa. Hujung nyawa baru nampak dunia ini hanyalah mainan belaka. Tak ada satu pun boleh bantu kita ketika ajal datang pada kita. Sikit pun tak ada bantu. Harta banyak pun tak ada bantu. Keluarga banyak pun tak ada bantu. Melainkan amalan kita sahaja. Itu yang tinggal. Dalam kitab Sahih Bukhari, bab larangan menghiasi kehidupan dunia, disebutkan bahawa Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu berkata, sesungguhnya dunia telah pergi membelakangimu dan akhirat telah menghadap di hadapanmu. Maka jadilah kamu anak-anak akhirat dan jangan menjadi anak-anak dunia. Kerana hari ini adalah hari beramal, bukan hari dihisap. Sedangkan esok adalah hari dihisap, bukan hari beramal. Jadikanlah dunia ini sebagai jadikanlah kamu sebagai anak-anak akhirat dan jangan menjadi anak-anak dunia. Kan? Ada ulama memberikan pandangan dunia ini umpama matahari kita, cahaya dan bayang-bayang. Bila kita nampak bayang-bayang, kita kejar bayang-bayang. Bayang-bayang tu takkan dapat kita kejar. Terus kejar sampailah matahari itu dah hilang daripada belakang kita dan bayang-bayang pun hilang. Maka apa yang kita kejar? Tak ada. Tapi kalau kita pergi kejar pula ke arah cahaya matahari, maka bayang-bayang yang di belakang kita akan terus mengejar kita, mengikori kita, bahkan makin besar lagi kita. Makin besar, makin besar. Itulah gambaran dunia. Dunia ibarat bayang-bayang, matahari itu ibarat akhirat. Kalaulah kita mengejar akhirat, maka dunia bersama kita. Kita kejar dunia, maka akhirat makin tinggalkan kita. Bila manusia mengatakan harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Bukan maksudnya manusia mati meninggalkan nama tu, kita bangga nama kita disebut-sebut. Oh, masjid ni telah dihadiahkan, disumbangkan oleh si Polan-Polan, kita pun bangga. Kalau kita bangga disebut-sebut. Nama kita ada dekat nama jalan. Jalan Datuk Seri, Jalan Haji ni. Kita bangga. Bukan. Maksud manusia mati meninggalkan nama bermaksud bila kita mati, orang tak panggil nama kita dah. Orang tinggalkan nama kita. Terus panggil title arwah jenazah. Tak adanya orang kata, pukul apa nak solat Tuan Haji tu? Tak ada. Pukul apa nak solat Datuk Seri tu? Pukul apa nak solat jenazah? Itulah yang biasanya orang sebut. Dan arwah sakit apa? Dia akan tukar nama arwah almarhum. Semua title, semua nama ditinggalkan. Maka manusia mati meninggalkan nama. Tak ada siapa lagi yang membawa nama kita. Diceritakan bahawa ketika Nabi Nuh AS hampir meninggal dunia, umurnya 950 tahun, dia berkata kepada sahabatnya, bagaimanakah rasanya hidup ini menurut pandangan kamu? Kata sahabatnya kepada Nabi Nuh AS, apa pandanganmu wahai Nuh? Selama 950 tahun ini kamu hidup, apakah dunia ini pada pandangan kamu?
Kata Nabi Nuh alaihissalam, aku merasakan bahawa hidup ini hanyalah bagaikan sebuah rumah yang memiliki dua pintu. Jika aku masuk dari pintu yang pertama, maka aku akan keluar daripada pintu yang kedua, pintu yang lain. Bermaksud bahawa kehidupan ini cukup membosankan dan hanyalah mengerjakan kegiatan rutin sahaja. Boring, tuan-tuan. Kalau kita tak ada agama, tuan-tuan, katalah kita tidak ada panduan dalam Islam ini, maka hidup kita ni sampai ke tua kita akan boring. Benda sama je. Bangun pagi, semain subuh tak ada, katakanlah cari breakfast, pergi kat mamak, minum kedai, lepas tu raung padang, nak jogging, kemudian balik baca surat khabar, buka Facebook, kemudian tengah hari makan, lepas tu buat apa lagi? Tak ada buat apa. Kemudian tengok TV, kena petang ambil udara sikit, minum kopi, malam tunggu-tunggu tengok berita, tidur. Besok macam tu juga, dah pencen, nak buat apa lagi kan? Kerja tak ada. Tak ada life. Itu je lah ada. Lepas tu berjalan. Jalan sakat tu je lah. Lepas tu balik. Kegiatan yang sama juga. Bercuti 3-4 hari. Lepas tu balik. Kegiatan yang sama juga. Boring. Hidup bosan. Melainkan kita ni ada panduan agama. Sehingga kita ada amalan setiap waktu kita boleh buat. Bangun pagi kita dah subuh dah. Itu rutin kita. Seronok kita bangun subuh. Kemudian kita zuhur. Kemudian kita asar, maghrib, isyak. Dalam waktu di antara waktu dengan waktu tu pun kita boleh isi dengan duha. Kita boleh isi dengan solat sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah. Kita boleh isi dengan solat taubat. Di malam hari kita boleh isi dengan solat tahajud. Maknanya kita ada pengisian lagi. Kemudian kita boleh baca Al-Quran pula. Bila-bila masa, anytime. Pagi tu kita susun wirid, kita baca surah Yasin, kemudian Waqi'ah, Al-Insan. Kemudian petang sikit kita baca wirid. Kemudian malam sebelum tidur Al-Mulk. Hari Jumaat baca Al-Kahfi. Kita dah susun dah. Semakin hari, semakin tua, kita susun wirid kita, susun zikir harian kita ni makin bertambah. Barulah hidup kita ni ada matlamat. Kalau tidak, sama je kita macam orang lain. Rutin boring, lama-lama boring. Ya? Boring lah. Sebab itulah banyak orang kafir mati bunuh diri. Sebab dia tak nampak dah apa function hidup ni. Buat benda yang sama je. Tengok orang kaya-kaya yang bukan Islam, kafir. Sampai ke ujungnya dia rasa tak tahu dah nak buat apa kekayaan dia. Semua nikmat dia dah dapat dah. Apa lagi dia nak buat? Mati je belum lagi. Maka matilah kan. Sebab dia rasa kosong jiwa dia. Kita ni boleh top up dengan amalan. Amalan kita ada matlamat akhirat. Cuma kita ni mudah bosan. Boring lah hari-hari dia kuliah. Kita yang boring kan. Masalah kita lah. Kita yang boring ya. Jadi kata Nabi Nuh, hidup ni bosan. Keluar masuk pintu ni, keluar pintu sana. Besok masuk pintu ni, keluar pintu sana. Begitu je. 950 tahun. Bayangkanlah hidup dia tu. Kita ni 95 tahun pun belum tentu lagi. Kan? Kata nak kata bahawa kalau hidup sampai 95 tahun, apa yang kita nak buat lagi? Sama rutin kita. Abu Al-Hitahiyah pernah berkata kepada Khalifah Al-Mahdi, ratapilah kematianmu wahai orang sengsara, sebab sekalipun engkau meratapinya, engkau pasti akan tetap mati juga. Walaupun umurmu panjang seperti Nabi Nuh alaihi salam. Kita walaupun meratap sekalipun tak nak mati, tetap akan mati juga. Walaupun umur kita macam Nabi Nuh alaihi salam. Tengoklah bagaimana Nabi Musa alaihi salam. Ketika mana ajalnya telah tiba, waktu kematiannya nak tiba, ketika itu malaikat maut datang kepadanya. Dia tanya, siapa kamu? Nabi Musa terkenal dengan sikapnya yang garang, gangster dia. Kalau orang kata dia paling gangster, Nabi Musa lagi gangster. Apa gangster dia? Bila malaikat maut kata, aku adalah Al-Maut, malaikat maut, terus dia tumbuknya malaikat maut. Bayangkan tuan-tuan, malaikat maut ditumbuknya. Ini sebut dalam hadis ni terpelanting keluar biji mata malaikat maut. Terkeluar jauh. Lalu malaikat maut kembali kepada Allah Ta'ala mengadu, ya Allah, engkau suruh aku cabut nyawa orang yang tak nak mati. Kan? Kata Allah, bagitahulah pada dia, sekiranya dia nak panjang umur, maka aku akan panjangkan umurnya. Sekiranya dia nak bertemu dengan aku, maka inilah harinya. Maka Allah kembalikan penglihatan malaikat maut, maka bertemu balik, wahai Musa, siapa kau? Aku maut. Sabar dulu. Takut kena tumbuk lagi kan. Sabar dulu, relax. Aku membawa pesan daripada Tuhanmu
bahawa ajalmu telah tiba pada hari ini. Namun, jika kau tak bersedia nak mati hari ini, maka mintalah berapa lama pun kau nak mati. Kau nak hidup lagi berapa lama pun, Allah boleh panjangkan. Maka Nabi Musa pun berkata, kalau begitu, aku pandanganmu sekiranya hidupku panjang lagi 1000 tahun. Kalau aku hidup lagi 1000 tahun, apa akan jadi padaku? Maka kita akan bertemu lagi 1000 tahun. Maknanya kita akan mati, kau akan mati juga. Kan? Lalu apa bezanya bertemu 1000 tahun akan datang dengan hari ini? Bermaksud aku akan mati juga. Maka kalau begitu, maka matikanlah aku hari ini. Maka Nabi Musa AS pun mati pada hari itu. Nampak tak? Boleh pilih lagi kan? Tapi, apa gunanya hidup panjang kalau tetap akan mati? Maka presiden kita di sana tu yang lebih utamanya. Walaqad ji'tumuna furada, dan sesungguhnya kamu telah datang kepada kami sendiri-sendiri. Sebahagian ulama tafsir berkata, sebab turunnya ayat ini, Abu Jahal berkata, Muhammad mengatakan bahawa Allah mempunyai 19 malaikat sebagai penjaga neraka. Tapi menurutku 10 sahaja pun dah cukup. Malah aku berasa cukup dengan jumlah 9 sahaja sebagai penjaga neraka itu. Punyalah jahat ataupun Abu Jahal ni nak pelikirkan Nabi. Dia kata, Muhammad tu cakap neraka tu 19 orang malaikat jaga. Kalau macam tu aku tak payah 19, 10 orang pun cukup. 9 pun aku boleh hadap lah. Kata Abu Jahal. Punya gangster dia kan. Lalu Allah berfirman, walaqad ji'tumuna furada, dan sesungguhnya kamu telah datang kepada kami sendiri-sendiri. Abu Jahal sangka bahawa dia kuat sebab banyak kawan-kawan, banyak geng. Sedangkan dia menghadap Allah Ta'ala sendiri-sendiri. Kau nak hadap seseorang kan, one by one. Dan dengan geng beranilah cakap besar. Biasa orang kan, depan geng-geng cakap besar, mengepak tangan dia kan. Mainlah sini kau nak jantan. Geng ada belakang. Cuba kalau seseorang. Pilih pada kan. Tak berani kan. Siapakah di antara kita yang ketika keluar dari dunia ini ditemani oleh keluarga atau sahabatnya? Ada tak? Kalau kita mati, isteri kita kata, bang, kalau abang mati, saya nak duduk sebelah abang. Sampai dalam kubur pun saya teman abang. Tak ada, tuan-tuan. Isteri ni sayang macam mana pun kat suami. Kalau suami meninggal, dia tak akan ikut suami dia. Kan? Kata sayang sangat. Sayang bang kan. Habis kalau abang mati, kenapa tak nak duduk sekali? Boleh pula lepaskan. Boleh pula dia berpisah. Tapi ketika mati, tak ada seorang pun nak bersama dengan kita. Kan? Masa hidup suami dia, suami kata nak berkawan lain, dia tak bagi. Contohlah kan. Jangan marah. Kan? Jadi bila mati, tak nak pula duduk sekali. Nak mengatakan bahawa tak ada seorang pun sanggup berteman dengan orang yang dah mati. Siapakah di antara kamu, di antara kita yang menemani sahabat atau jiran tetangganya yang meninggal dunia kembali pada Allah? Kawan-kawan kita, kawan rapat, best friend, BFF, kan? Seorang pun tinggalkan kita. Tak ada seorang pun yang bersama kita. Siapakah di antara kita yang ketika meninggal dunia membawa pakaian, harta dan keluarganya ke alam barzah? Tak ada. Tak ada, seorang pun tak ada. Sungguh tiada sesiapa pun. Tinggallah kita sendiri di dalam kubur, kan? Allahu a'lam bissawab. Ya, kita tangguh dulu pertemuan kita pada hari ini. Waktu pun dah masuk, dan sebelum berakhir, saya ada satu rangkap syair saya nak bagi. Saya pun baru dengar syair ni, macam sedap je nak dengarkan ya. Fikir itulah pelita bagi hati yang mendapat kita ingat akan mati, ingat serta fikir hari-hari dalam kubur kita duduk seorang diri. Assalamualaikum. Itu lagu dia. Dia tukar balik kan. Itulah kita nak tinggalkan pada tuan-tuan. Mudah-mudahan berjumpa lagi kita di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.